وعلى We once had a teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we... Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail hasbunallah wa ni'mal wakil. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Sedang pendengar yang berbahagia, insyaAllah kita membaca kitab Ihfazillah Yahfazka. Kita sambung pada muka surat yang ke-127. Fallahu khairun hafizah. Tajuk Allah sebaik-baik pelindung. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas berkata, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu laka, wa law ijtama'u 'ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Hadis ini adalah riwayat daripada sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya, suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berpesan. Nabi berkata, "Wahai anak kecil, sesungguhnya aku hendak mengajar kepada kamu beberapa pelajaran." Ya ghulam ni maknanya wahai budak. Dalam bahasa kita, wahai budak. Wahai budak, aku nak ajar kepada kamu beberapa pelajaran. Pertama, kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, yakni peliharalah ajaran dan hukum hakam Allah dengan meletakkan semua perintahnya, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Nescaya Allah akan memelihara kamu. Peliharalah Allah, nescaya Allah akan mendapatkannya, nescaya kamu akan mendapatkannya di hadapan kamu. Kalau kamu memohon sesuatu, maka pohonlah kepada Allah. Dan kalau kamu ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahawa apabila umat ini berhimpun untuk memberikan satu kebaikan kepada kamu, nescaya mereka tidak akan boleh memberikan kebaikan kepada kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kamu. Dan apabila mereka berhimpun untuk memberikan suatu kemudaratan kepada kamu, nescaya mereka tidak akan boleh memberikan kemudaratan kepada kamu kecuali Allah, apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu. Pena-pena telah diangkat,
dan lembaran-lembaran amal perbuatan telah kering. Riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Dalam Musnad Imam Ahmad menambah, wa in nasra ma'as sabri wa innal faraja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemenangan itu adalah bersama kesabaran, kesenangan itu bersama penderitaan, dan sesungguhnya bersama kesusahan adalah kemudahan. Dalam hadis ini Nabi berpesan kepada Abdullah bin Abbas. Masa itu Abdullah masih lagi budak-budak, naik unta bersama dengan Nabi jalan. Dalam duk naik unta tadi, Nabi pesan kepada Abdullah, wahai Abdullah, wahai budak, aku pesan pada kamu, kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Apa makna Allah jaga kamu? Bukan makna Allah ni lemah. Jangan makna tuan-tuan kita faham pula, oi Allah ni tak larat agamanya sampai kita kena jaga. Allah ni dah tua agama, kita kena jaga Allah. Tidak. Allah tak tua, Allah tak lemah. Maksud di sini ialah menjaga perintah Allah. Menjaga yang Allah kata larang, jangan buat. Yang Allah suruh, rebuklah buat. Berlumba-lumbalah buat. Wasabiqul ilal khair. Berlumba-lumbalah ke arah kebajikan. Yang tu berlumba. Untuk kebaikan hang berlumba. Untuk benda haram, berlumba-lumba lari daripadanya. Jangan buat. Itu dipanggil sebagai ihfazillah. Kata Nabi, siapa-siapa yang jaga macam itu, Allah akan jaga dia. Dalam kitab ni dia hurai dekat 10 benda yang Allah akan jaga. Bila kita jaga perintah Allah, ada dekat-dekat 10 benda yang Allah akan jaga kita. Dia akan jaga kita daripada kesesatan. Dia akan jaga kita daripada tipu daya musuh. Dia akan jaga kita daripada kejahatan pemimpin, pemerintah. Dia akan jaga kita daripada bala bencana. Dia akan jaga kita, bukan setakat dia jaga kita, keturunan kita pun dia jaga. Tuan-tuan tak ambil rasuah, tuan-tuan tak ambil benda haram, tuan-tuan tak makan harta anak yatim. Anak tuan-tuan Allah pelihara, cucu pun Allah pelihara. Tetapi siapa yang tak jaga hukum hakam Allah, Allah takkan jaga. Tuan-tuan ambil rasuah, mungkin tuan-tuan sihat sampai ke mati, tapi anak tuan-tuan belum tentu sihat. Tuan-tuan mengambil harta yang bukan sepatutnya, makan harta anak yatim, pembahagian pusaka tidak betul, sampai mati tuan-tuan sihat, tetapi Allah tak pelihara cucu tuan-tuan. Tahu berapa banyak cucu yang hisap dadah, yang jadi makfid, yang jadi penyamun perompak, yang kerja dia menghabiskan dan menjualkan balik harta-harta tadi, dan menjadi susah kepada anak cucu. Kadang-kadang cucu yang jahat ini bukan berpunca pada mak bapak, kadang-kadang berpunca pada atuk dengan opah dia yang buat benda-benda haram. Itu yang kena lihat. Jangan bila kita dapat duit yang haram berjuta-juta, kita buat rumah elok-elok, kita beli kereta elok-elok, kita rasa kita selamat. Tidak. Dia takkan Allah pelihara. Kadang harta tu jadi musibah adik-beradik, kadang-kadang harta benda tu jadi fitnah pada dia, malah kadang-kadang keturunan dia akan jadi huru-hara. Jadi bila kita tengok keturunan kita huru-hara, maknanya adalah benda-benda yang kita buat, yang kita makan daripada benda yang tidak sepatutnya kita buat. Apa contohnya? Yang kita kadang-kadang benda sikit kita tak jaga. Dalam bab korban baru ni, dalam bab korban, berapa banyak yang duk curi lauk korban, duk curi daging korban. Dah ramai-ramai pakat duk potong daging, duk siang daging. Dalam ramai-ramai tu dia cilok daging, bola plastik, dia passing dekat anak dia di belakang. Anak pun lari cepat-cepat pergi bola kereta. Sekali lagi anak dia tunggu lagi, mak dia buat kenyit mata, buat isyarat. Anak dia main lagi, dia passing lagi 1 kilo lagi, dapat 4 kilo bagi tu. 4 kilo yang dia cilok.
sekilo yang jatan kuasa bagi, 5 kilo dia dapat. Bila dah dapat 5 kilo, dia kata ke anak dia, kamu pergi beratur lagi, dapat sekilo lagi. Anak pun buat muka bodoh pergi beratur, dapat sekilo lagi. Sekali dia telefon abang dia pula, abang pergi ambil daging tu, orang tengah duduk bagi daging, abang dia pula beratur. Padahal dia pun dah dapat 6 kilo lah, campur yang suami dapat 7 kilo. Yang cilok 4 kilo, yang anak sekilo, mak sekilo, pak sekilo, 7 kilo. Dia tak nampak yang dia makan itu akan mempengaruhi pada diri dia. Kadang-kadang dia makan itulah hilang barakah. Allah tak pelihara batang tubuh dia. Hadis ini beritahu pada kita, kalau kita jaga Allah, tubuh badan kita ni Allah jaga. Cuba tuan-tuan tengok Asma binti Abu Bakar, kakak ipar Nabi SAW. Umurnya 100 tahun, meninggalnya 100 tahun lebih, sebatang gigi pun tidak gugur. Mata tak rabun, gigi tak gugur, badan tegak. Umur hampir 100 tahun, boleh lagi buat haji. Kita umur 100 tahun duduk di rumah menung, tak buat apa lah, dilek nak pergi haji aja. Dah lah, tak mau nak mati lah. Tapi Asma boleh pergi lagi buat haji, punya sihat badan dia. Maka ulama-ulama kaji, sahabat-sahabat yang masih hidup tanya, tabi'in yang masih hidup tanya pada Asma, apa yang kamu buat sampai Allah pelihara kamu macam ini? Tidak pernah dimasukkan benda yang haram dalam mulut badan dia, maka Allah pelihara badan dia. Tidak pernah dia mengucapkan benda-benda yang kotor, yang jahat-jahat, yang maki-maki, tak pernah diucapkan, maka Allah pelihara lidahnya. Tidak pernah berfikir benda yang buruk-buruk, Allah jaga pemikiran dia tidak jadi nyanyuk. Allah pelihara telinga dia, sebab telinga dia tak pernah dengar benda-benda yang haram. Sewaktu dia dulu-dulu, waktu dia muda-muda dulu, tak jadi pekak telinga dia. Mata dia Allah pelihara, tak jadi buta, tak jadi selaput. Orang kita sekarang masuk 60 selaput. Orang dulu nak selaput lagu, nak buang lagu mana, tak ada selaput. Ni maksudnya pemeliharaan yang Allah Ta'ala jaga. Bila kita jaga perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, ketahuilah, apa yang kamu nak minta, mintalah pada Allah, jangan minta pada manusia. Sebab ada orang yang minta pada manusia, minta pada hantu, minta pada bomo. Tuan-tuan ni sihat, tak ada masalah. Memanglah tuan-tuan kata syirik. Cuba tuan-tuan ada masalah, minta sembahyang hajat tak dapat, baca Yasin tak dapat, lah kawan kata jomlah kita pergi Siam, jomlah pergi Siam, kita cuba tengok ikhtiar, kata dia. Kayaknya salah ikhtiar. Masa tu cubaan datang, suami sakit, anak sakit, isteri sakit. Masa tu suruh buat benda haram pun buat. Saya kata dah dulu, telan anak tikus pun dia telan. Boleh bayang tak, telan anak tikus 2 ekor, merah-merah. Saya tanya pada dia, Abang Haji, telan anak tikus macam mana? Dia kata, ambil roti gardenia, ambil anak tikus, gulung, telan. Lepas tu minum air, turun. Anak tikus itu duduk hiduplah badan. Masya Allah. Pasal apa telan? Dia pun kata boleh lega penyakit asma dengan lelah. Subhanallah. Kenapa tak telan pak tikus? Dia boleh bubuhlah roti, dia gulung-gulung macam popiah, telan. Subhanallah. Punya nak sihat, bersungguh-sungguh tuan-tuan. Suruh pergi bertapa atas kubur pun dia pergi. Tengah malam pukul 12 pun tak apa, dia takut apa. Janji aku nak sihat. Kata Allah, mintalah pada Allah, Allah Ta'ala akan berikan pada kita. Baik, kemudian apabila umat ini berhimpun untuk memberikan kepada kamu kebaikan dan pertolongan, nescaya mereka tidak mampu memberikan kebaikan kepada kamu kecuali apa yang telah ditetapkan kepada kamu.
Tuan-tuan sakit, seluruh pakar berkumpul di hospital, termasuk dari luar negeri, dibantu dengan alat-alat yang canggih. Kata Nabi, kumpullah macam mana pun nak tolong kamu, mereka tidak akan mampu menolong kamu melainkan apa yang Allah tetapkan pada kamu. Dan berkumpullah seluruh manusia untuk memberi kejahatan kepada kamu. Allah Ta'ala kata tak izin, tetap tak jadi apa-apa mudarat kepada kamu. Habis dah manusia ni berikhtiar untuk menghancurkan kamu, kalau Allah tidak izinkan, tak jadi apa-apa pada kamu. Hadis ini adalah riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad menambah, wa in nasra ma'as sabri, pertolongan Allah datangnya bersama dengan kesabaran. Wasta'inu bis sabri was salah, wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong kamu kepada Allah dengan jalan sabar dan jalan semayang. Allah kata kalau kamu nak minta tolong dengan dua jalan, satu jalan sabar, dua jalan salat. Itu cara nak minta tolong pada Allah. Tolong daripada segala segi, serba-serbi, dengan jalan solat, semayang, minta supaya kita rapat dengan Tuhan. Semayang ini menghampirkan kita pada Allah. Bila kita dah hampir dengan Allah, minta, Allah makbulkan. Wa iza sa'alaka ibadi, kalau ditanya hamba-hamba aku, di mana Allah? Jawab, Allah itu fa inni qarib, Allah itu dekat dengan kamu. Allah dekat dengan kita. Dengan jalan apa kita dekat dengan Allah? Dengan jalan solat. Ini bila ada masalah, arak diminumnya. Ada masalah, mengadu pada orang. Telefon orang sana, telefon orang sini, duduk berjam-jam di rumah orang, mengadu pasal suami. Teriak, menangis, merayu, duk cerita buruk suami pada orang. Semayang tak juga. Macam mana kau nak semayang ustaz? Akak uzur. Lepas uzur kau semayang lah kau. Duk cerita bila nak selesai masalah. Allah suruh semayang, Allah suruh sabar. Ustaz dengan semayang ni boleh selesai masalah ke ustaz? Allah kata, bukan saya kata. Allah kata kalau kamu nak minta pertolongan, sabar. Dan yang kedua, solat. Kalau Allah kata itu rahsia untuk dapat pertolongan Allah, kenapa tak buat? Ini tidak. Bila ada masalah, kita tak cari jalan yang Allah Ta'ala suruh buat. Jalan sabar, tenang-tenang. Sebab tu Nabi kata, wa innan nasra ma'as sabr, pertolongan Allah datangnya selepas kesabaran. Saya sebut pada tuan-tuan, kemenangan, kenikmatan dan kejayaan yang tuan-tuan dapat selepas tuan-tuan sabar adalah kejayaan, kenikmatan yang tiada tolok bandingannya. Sabar Ustaz, saya sabar 10 tahun Ustaz. 10 tahun saya sabar Ustaz. Akhirnya Allah Ta'ala bagi pada saya Ustaz, alhamdulillah. Tuan-tuan rasa lapang, tuan-tuan rasa tak tahu nak apa. 10 tahun menikah tanpa ada anak, tiba-tiba pergi hospital, doktor bagi tahu tahniah, akak mengandung 2 minggu dah. 10 tahun sabar. Suami sabar, isteri sabar, orang kutuk, mak kutuk, pak kutuk, masyarakat kutuk, seofis kutuk, tapi dia sabar. Selepas 10 tahun baru Allah anugerahkan anak. Selepas puas doa, puas mayang hajat, anak yang tuan-tuan dapat itu tak tahu macam mana nikmatnya, perasaannya, sebab tuan-tuan dapat dengan penuh kesabaran. Nombor 2 kata Nabi, wa innal faraja ma'al karbi, kesenangan itu bersama penderitaan. Akan datang kesenangan dengan penderitaan. Berapa banyak tuan-tuan orang-orang yang menderita miskin, memelihara anak. Sekarang anaknya sudah besar-besar dan dewasa. Dan sekarang maknya merasa kesenangan, bapak dia merasa kesenangan.
Berapa banyak orang yang dulu-dulu menderita, pergi sekolah kaki ayam, pergi sekolah beg tak ada, pergi sekolah belanja makan tak ada, duk minum air paip besi. Orang lain Pepsi, dia paip besi. Tapi dia usaha, sekarang dia jadi apa? Yang ketiga kata Nabi, wa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan dia ada kemudahan. Tuan-tuan yang duduk saja-saja memang tak nampak tiga benda ni. Tiga benda ni tuan-tuan akan dapat bila tuan-tuan buat kerja untuk Islam. Bila tuan-tuan buat kerja untuk Islam, baru tuan-tuan nampak benda ni. Kalau tuan-tuan duduk saja-saja, duduk menung, memang tak nampak. Bila Tuhan nak tolong ni? Bila nak rasanya bantuan Tuhan? Bila tuan-tuan buat kerja untuk agama, baru tuan-tuan nampak, Masya Allah, Subhanallah, Tuhan tolong daripada jalan yang kita tak duga. Pancit tengah jalan kereta, akan ada orang tolong. Malam-malam dalam keadaan kebingungan, akan ada orang tolong. Ini yang dipanggil sebagai wali Allah. Wali Allah ni kekasih Allah. Allah hantar bantuan, tak tahu siapa nak tolong. Orang tak kenal pun dia datang tolong. Kadang-kadang binatang datang tolong, Allah hantarkan. Kadang-kadang sampai pada satu tahap, api yang panas sifat dia, tak boleh membakar dia, sebab dia kekasih Allah. Kadang-kadang air itu sifatnya melemaskan, dia selamat bila berada di dalam lautan. Sebab apa? Sebab dia kekasih Allah. Kita kena jadikan diri kita ini sebagai kekasih Allah, baru Allah pelihara kita. Tangan kita jangan duk sentuh benda haram, insya-Allah Allah pelihara tangan kita. Kaki kita jangan duk pergi tempat yang haram, Tuhan pelihara kita. Bila kita tak sayang pada diri kita, maka Allah pun tak sayang pada kita. Benda yang pertama dulu kita kena buat ialah sayangi diri kita, daripada dibakar dalam api neraka, daripada diseksa dalam kubur. Bila tuan-tuan sayang diri tuan-tuan, nescaya Allah sayang diri tuan-tuan. Yang kedua, bagaimana kita nak mengharapkan seseorang itu sayang pada kita kalau dia sendiri pun tak sayang pada diri dia? Saya harapkan suami saya lah beri kasih sayang pada saya, Ustaz. Tapi hampir, Ustaz, hampir, kata dia. Macam mana suami nak sayang pada akak? Suami pun tak sayang pada diri suami. Macam mana dia nak sayang pada anak-anak akak? Suami akak sendiri pun tak sayang pada diri suami akak sendiri. Sendiri diri dia pun dia tak sayang. Orang yang tak semayang itu maknanya orang yang tak sayang diri dia. Bila dia sendiri tak semayang, macam mana dia nak sayang pada akak? Macam mana dia nak ikhlas dengan akak? Dia sendiri dengan Tuhan pun bohong. Macam mana anak-anak tu nak sayang pada mak bapak kalau pada diri anak-anak tu sendiri dia tak sayang? Cuba tuan-tuan tengok rempit yang kita baca dalam paper semalam. Putus kepala, putus tangan, 3 motor bertembul, RXZ, EX5, C70, Honda Cup 70. Rempit, bertembung sama-sama mereka, putus kepala. Macam tu tuan-tuan nak harap sayang pada mak, tolong bapak? Tak lah. Nyawa mereka pun dia tak sayang, nyawa mereka sendiri pun mereka tak sayang. Kalau mereka sayang pada nyawa mereka, mereka takkan merempit. Tapi mereka tak sayang. Macam mana mak pak nak harap anak-anak ni bela mak bapak bila mak bapak dah tua? Jawapannya tak ada. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak jadi sayang pada negara, sayang pada diri dulu. Naikkan kecintaan pada diri, baru boleh sayang pada negara. Pada diri mereka sendiri pun mereka tak sayang, macam mana mereka nak sayang pada negara? Tu saja. Mereka sendiri tak sayang diri mereka, macam mana nak sayang pada tanah air? Macam mana nak bersyukur pada tanah air?
Orang yang tak pergi luar negeri, dia nampak Malaysia ni buruk, jahat, serba-serbi, sebab dia tak pernah duduk di luar negeri. Bila dia duduk di luar negeri, baru dia tahu Malaysia ni lah tempat nak tidur paling senang, nak berjalan paling aman, nak pergi kuliah paling elok. Bila dia duduk di Perancis, baru dia boleh tahu nak pakai tudung pun seksa, nak pakai perudah pun tak boleh. Bila dia duduk di England, baru dia tahu macam mana orang putih layan orang Asia. Tengok orang Asia di pulaunya, di boykotnya. Naik bas, anak-anak orang putih sepak je orang Asia ni. Naik bas 2 tingkat lebar tu, kita orang Asia naik bas, dia sepak je, dia terajang je nak lawan negara mereka. Duduk di negara Mak Saleh, tuan-tuan, kita sewa rumah flat dengan mereka, kita masuk, mereka baling dengan batu, kita berjalan apa baling dengan batu. Mereka anggap Asia ni jahat, tambah pula Muslim, lagi mereka benci. Tapi kita duk kata Malaysia ni buruk. Duduk di Mesir, mereka duk panggil orang Asia, orang Malaysia hoga. Dia tengok orang Malaysia, dia sebut hoga. Tuan-tuan tahu hoga-hoga tu apa? Tu yang duk bawa kayu, pakai cawat, yang duk bawa kayu, yang duk kerja rusa tu. Zaman batu punya orang, hoga. Sebab dia anggap Malaysia ni masih lagi hutan. Sebab 2003 mereka buat iklan dalam TV Mesir melawat Malaysia. Iklannya gambar orang Dayak dengan orang hutan. Visit Malaysia, truly Asia. Tunjuk gambar orang Dayak duk menari reng, duk pakai cawat. Jadi mereka kata Malaysia ni masih lagi dalam hutan. Cuba tuan-tuan tanya budak-budak di Mesir, semua kena panggil hoga. Masya Allah, tuan-tuan. Padatlah pun yang Kementerian Pelancongan pergi buat iklan macam tu, pasal apa? Cerdik terlebih ni. Hampir tunjuklah KLCC ke, KLIA ke, KL Tower ke, banyak lagi KL Plus ke, banyak lagi. Yang dia pergi tunjuk hutan, pasal apa? Jadi pemikiran dia Malaysia ni hutan. Dan pokok Mesir tu pula bodoh orang dia. Dah lah miskin, bodoh pula, bodoh sombong lagi. Nama kata nak naik berterbang, nak main Malaysia ni tak pernah dia duduk tengok TV tu. Tuan-tuan, duduk kita di sini, Masya Allah, Alhamdulillah. Kesan ya tuan-tuan, kesan iklan 2003 yang tak pernah naik kapal terbang, yang tak pernah main Malaysia, bila dengar je nama Malaysia, dia jatuh lagu mana lah. Saya ni bila sampai di airport, cok, si borang semua cok. Dia tanya, nak duduk di mana? Saya kata, tu tulis tu Shepherd Hotel tu, borang sampai tu. Nak duduk di mana? Duduk di Shepherd Hotel. Dia kata, betul ke duduk di Shepherd Hotel? Saya kata, betul. Malaysia Shepherd Hotel. Sebab apa? Shepherd Hotel tu 5 bintang, tepi Sungai Nile. Dia kata orang Malaysia ni orang hutan, mana mampu bayar Shepherd Hotel. Bodoh punya polis immigration Mesir tu. Saya nak maki tapi ngenangkan saya ni ustaz sedia. Saya lagi cakap banyak ke dalam pula, diam sudah. 5 bintang mereka tu, water heater pun tak ada, striker pun tak ada. Kita ni hotel 3 bintang, striker berlambak, hak dalam pun ada, hak luar pun ada, water heater dalam pun ada, hak ni pun ada. Mereka apa pun tak ada. Itu 5 bintang mereka lah. Tu pun dia tanya, hang boleh bayar lah. Saya nak jawab ya, aku naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur mai tempat hang pun aku boleh bayar, tambah aku duduk hotel hang lagi aku boleh bayar. Tapi saya tak salahkan dia, sebab itulah yang dia nampak, yang dia dengar. Malaysia ni negara hutan, tak ada maju. Persepsi mereka berubah bila mereka mai ke Malaysia.
Bila saya duduk di Jordan, duduk tunggu nak cop pasport di Jordan, duduk tunggu pagi, pukul 4 pagi, satu orang tanya, dia tanya dari mana? Saya kata Malaysia. Masya Allah, Malaysia. Wow, very nice. Malaysia bagus. Saya tanya, daripada mana awak? Saya Jordan. Saya tinggal di Sabah Sarawak 2 bulan. Malaysia bagus, cukup bagus. Dia punya hormat pula sebab dia dah pernah sampai Malaysia. Yang bodoh-bodoh ni tak reti ni tuan-tuan. Sebab tu saya katakan pada tuan-tuan, duduklah di Malaysia. Malaysia ni adalah tempat yang paling bagus sekali, nikmat sekali. Tapi banyak orang yang tak syukur dengan nikmat. Walaupun di Malaysia ni turun bala, bagus lagi. Bagus ke Ustaz? Kedah tu dilanda banjir, bagus nak dibandingkan Indonesia. Malaysia bila hujan turun, dia menurunkan air. Indonesia bila hujan turun, dia menurunkan api. Gunung berapi meletup, terbang 8,000 meter, 6,000 meter abu dia terbang ke langit, dan dia berserak sampai 20 hingga 40 kilometer, lalu menurunkan hujan api, membakar rumah orang, membakar manusia. Mana lebih baik, hujan air atau hujan api? Di Malaysia ni kalau bala pun baik lagi. Orang berebut-rebut nak hantar bantuan, duduk di pusat penempatan banjir, baik lagi. Kawan ni buat mari Maggi, kawan ni pula buat mari roti, kawan ni buat mari air mineral, kawan ni pula air tin. Masya Allah, berebut untuk pilih. Ambillah Maggi kami, jangan lupa pangkah kami. Subhanallah. Sekali lagi kawan ni biskut Mary pula, jangan lupa, ingat lambang di biskut Mary itu ada lambang. Subhanallah, kenyang tuan-tuan. Duk sendawa, mangsa banjir. Tak banjir pun tak dapat makan macam ni. Kalau macam ni banjir pun tak apa, makan free, semua free. Kereta yang servis potong 20%. Masya Allah. Yang mana padi dapat penanaman, dapat pula garanti bayar balik hasil rosak padi. Masya Allah tuan-tuan. Rumah tak payah basuh, duk menang saja, sukarelawan mari basuh, siap pakai vest lagi, undilah kami basuh. Masya Allah. Ini pula untungnya di Malaysia tuan-tuan, berebut-rebut, berlawan-lawan. Sampai keluaran TV, kawan ni marah, tuduh tak buat kerja, kawan ni kata aku buat kerja, apa tuduh, apa tak marah, mana apa tahu, apa. Dia subhanallah, bergaduh tuan-tuan. Nak kata masing-masing buat kerja, duk apa, duk apa saja. Tuan-tuan, kita tersebut cerita ke orang lah, kita ni tolong. Yang tahu kita tolong ialah mangsa banjir. Dengan media boleh kita main, tak tolong pun kata tolong, tolong sikit pun tolong besar lah, pasal kita kontrol media. Yang tahu kita tolong tak tolong ialah siapa? Mangsa banjir itu. Mangsa banjir itu menilai siapa mai tolong, siapa mai bantu, siapa yang mari bagi bantuan. Mereka lah, dan mereka ni tak boleh ditipu. Sebab mereka dalam musibah, Allah sayang pada mereka, Allah ingatkan mereka, Allah bagi ujian yang begitu besar untuk mereka. Tiba-tiba kita main-main dengan mereka. Doa orang yang begitu adalah doa mustajab. Tak betul kita buat depa doa ya, wasta'inu bis sabri was salah, lingkup kita tuan-tuan. Sebab itu kita ingat orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang dizalimi, doanya adalah mustajab. Patut kita bantu, kita tolong, bukan kita politikkan apa semua benda, kita politikkan. Sampai orang ditimpa musibah pun kita nak politik, ini satu benda yang tak betul. Baik, ini merupakan salah satu wasiat Nabi kepada manusia di sepanjang zaman. Ni, pesan ni bukan pesanan untuk Abdullah bin Abbas saja. Yang Nabi pesan ini untuk kita keseluruhan dia. Duduk di mana pun pelihara hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian salafus salih mengatakan, apabila kamu hendak berwasiat kepada teman dan saudara kamu,
maka katakanlah kepada mereka, peliharalah Allah, nescaya Allah memelihara kamu. Peliharalah syariat Allah, nescaya Allah akan memelihara kamu. Salah seorang ulama pernah berkata, saya pernah merenung makna hadis ini secara mendalam. Hampir saja saya tergoncang dan terjatuh kerana makna-maknanya yang sangat agung dan sangat dahsyat. Saya dah kata dah pada tuan-tuan tadi, kalau tuan-tuan tak terlibat dalam perjuangan Islam secara langsung, tuan-tuan takkan rasa nikmatnya hadis ini. Ayat ini bukan nak cerita tentang orang yang berpolitik aja. Sebab hari ini orang faham perjuangan Islam itu politik. Tidak. Bukan. Tuan-tuan di sini arkitek. Tuan-tuan nak membina satu bangunan yang bercirikan dan mengikut sunnah. Tuan-tuan ingat senang tak? Susah. Macam-macam cubaan akan datang. Walaupun tuan-tuan cuma seorang arkitek. Nak ikut satu benda, bilik macam mana, tempat surau macam mana, bilik air macam mana. Kadang-kadang nak bina surau dalam bangunan pun susah. Sebelah surau tandah, nak pergi ke surau pergi tandah dulu. Kadang-kadang dihenakannya, terpaksa diletakkan surau dengan tandah sebelah-sebelah. Orang pam air pun dengar tengah sembahyang. Keadaan yang begitu tidak strategik sekali. Kita nak ubah supaya lebih Islamik lagi. Orang tak ambil kisah, malah orang bantah pun, orang tak setuju pun. Itu namanya perjuangan. Saya katakan tadi, perjuangan Islam bukan dalam politik saja. Sebab hari ini kalau orang tak masuk politik, itu bukan dipanggil pejuang. Seorang korporat yang cuba memainkan peranan Islam dalam perniagaan dia pejuang. Tapi disebabkan dia tak campur politik, orang kata dia bukan pejuang. Adakah politik itu syarat nak menjadi seorang pejuang? Dia cikgu, dia berjuang untuk memahamkan cikgu-cikgu dia tentang Islam. Berapa banyak cikgu yang marah dia? Dia kena sabar, sebab perjuangan itu mesti dia rasa. Dan selepas dia sabar itulah dia akan rasa nikmat. Sebab hari ini saya lihat orang cuma faham perjuangan itu ialah politik. Itu bukan perjuangan. Politik perjuangan lain. Kalau politik tak ada strategi pun, itu bukan perjuangan yang bagus. Berjuang teruk-teruk, kerusi orang lain pegang. Orang yang pegang kerusi itu, jentera tak ada, akar umbi tak ada, kerja tak ada. Hang yang banyak kerja, tiba-tiba orang lain menang, hang tak dapat apa. Itu bukan perjuangan. Itu bukan perjuangan. Kalau hang teruk-teruk lawan, kami undi paling ramai, kami ahli paling ramai, kami buat kerja semuanya, semua tempat kami buat, kami nak kursi ni. Kalah menang pun baru nama perjuangan. Kalah pun menang, menang pun menang. Tapi kalau kamu siang malam pagi petang jalan, tapi yang kamu pangkah, yang menang itu bukan orang Islam, itu bukan kemenangan. Berapa banyak orang yang salah faham tentang perjuangan. Dia berjuang untuk mengangkat bukan Islam sebagai pemimpin. Itu bukan. Jangan harap orang bukan Islam akan menolong Islam. Jangan tuan-tuan harap orang bukan Melayu akan menyokong Melayu. Dia bukan Islam, apa sebab dia nak sokong Islam? Dia bukan Melayu, apa sebab dia nak peduli dengan Melayu? Tuan-tuan tengok dalam satu artikel tentang P. Ramlee dalam surat khabar, kenapa yang dia balik ke Malaysia 1964 selepas dia buat filem yang terakhir Tiga Abdul. Sebab apa? Kaji balik. Filem pada masa itu ialah medium orang-orang Melayu menyuarakan sesuatu benda. Ketidakadilan,
Cuba tuan-tuan tengok filem P. Ramlee. Ketidakadilan masyarakat. Apa yang dia buat? Filem Bujang Lapuk. Dia cerita tentang orang Melayu yang begitu miskin sampai tipu nak makan, nak hidup. Filem-filem dia bukan sekadar filem jenaka. Dalam jenaka itu ada benda lain. Dadah, ganja dengan belacannya. Filem Alibaba Bujang Lapuk. Yang jual ganja, terang-terang jual ganja, iklan lagi. Tapi bila nak beli belacan, encik ada belacan, shh, jangan kuat-kuat nanti orang tahu, sorok bawah meja belacan. Padahal belacan tu halal, ganja tu haram. Dia nak ceritakan benda-benda ini, nasib orang Melayu, khususnya di negara yang filem itu dikeluarkan. Dia bukan buat filem di tanah Melayu, dia buat filem di situ. Apabila orang-orang Melayu yang bekerja sebagai pekerja filem menuntut bayaran lebih masa sebab kerja teruk nak buat filem daripada pemilik dia yang bukan Melayu, maka orang-orang Melayu menubuhkan union, menubuhkan persatuan, bangun, orang Melayu bangun. Bila dia tengok orang Melayu bangun, pemimpin atasan dia mengarahkan supaya ditutup studio ni, berambus orang Melayu. Sebab kata dia, apabila orang Melayu sudah pandai berunion, lingkup negara kita. Bila orang Melayu sudah union, sudah ada unit, sudah ada unity, sudah bersatu, lingkup bangsa kita. Halau mereka, tutup studio ni, pindah ke Merdeka Studio dekat Ulu Kelang. Maka habislah suara-suara Melayu dalam filem. Apalagi yang Melayu boleh suarakan dalam filem? Apa yang P. Ramlee boleh suarakan dalam filem Masa-Masa Manis, Ahmad Al-Bab? Apalagi yang dia boleh cakap? Dia tak ada, dah habis dah. Idea dah kering sebab duit dah tidak ada, bantuan sudah tidak ada. Buat filem yang merapu, Sitora Jadian, merapu punya filem. Buat filem Doremi, siapa nak tengok? Tak ada siapa tengok dah, sebab tidak ada lagi nilai kemanusiaan di situ. Ini yang berlaku sejarah. Tuan-tuan ingat bila bagi dekat mereka tu, mereka akan sokong bangsa kita kan? Nahi tuan-tuan, nahi ke bini. Dalam bab kecil filem pun dia sekat habis-habisan. Sebab dia marah orang Melayu menubuhkan union pekerja, menuntut hak. Dia kata kalau orang Melayu menjadi satu benda yang unity, yang bersatu, habis bangsa kita. Sebab itulah mereka suka melihat orang Melayu berpecah dan terus berpecah. Dengar khabarnya orang Melayu nak tubuhkan parti baru, bagus, tubuhkan lagi, kami sokong supaya Melayu terus berpecah. Dan apabila Melayu terus berpecah, kami tetap memimpin dan memerintah. Walaupun kadang-kadang yang memerintah itu orang Melayu, tetapi boneka hanya menjadi mainan di sebalik tangan-tangan yang di atas. Ni tuan-tuan yang kita kena lihat. Perjuangan itu ialah meletakkan agama kamu, bangsa kamu, memimpin manusia. Itu baru nama perjuangan. Bukan maknanya perjuangan itu menghala British dan mengambil orang kafir juga sebagai pemerintah. Itu bukan perjuangan. Cuba tuan-tuan lihat perjuangan di Indonesia. Perjuangan di sana tidak apa-apa. Bergaduhlah macam mana pun, enggak apa-apa. Sebab yang memimpinnya tetap Islam. Lantaklah gaduh lama depan. Turun Soekarno, naik Soeharto, tak ada apa-apa. Turun Soeharto, naik B.J. Habibie, tak ada apa-apa. Tetap Islam. Naik B.J., turun B.J., naik Gus Dur, Abdul Rahman, enggak apa-apa, masih Islam. Turun Gus Dur, naik Megawati, Soekarno Putri, tak apa, sebab masih Islam.
Turun Megawati, naik Susilo Bambang Yudhoyono. Nggak apa-apa. Kalau turun Susilo Bambang Yudhoyono, mungkin naiknya Mambang Biawan. Tak apa. Masih lagi Islam. Sebab tu tak kisah. Perang lah sama-sama mereka, bergaduh pihak. Tapi yang naiknya orang Islam. Sebab tu Thailand tunjuk perasaan di Bangkok, tunjuk perasaan di stadium, tunjuk perasaan di jalan raya, tunjuk perasaan di airport. Lantaklah. Sebab yang menang nanti orang Thai juga. Turun Cibalik Sun Sayup, naik Ban Hansel Pak Arca, dua-duanya Siam. Turun Ban Hansel Pak Arca, naik pula Taksin Sinawat. Turun Taksin, naik Abhisit Bijaya Jiwa. Turun Abhisit, naik Abhisyat pula. Tak apa, bangsa mereka juga. Mereka susah hati apa? Filipina bergaduhlah sama-sama mereka. Yang naiknya agama mereka, bangsa mereka. Itu perjuangan. Turun Marcos, naik Aquino. Aquino turun, naik Fidel Ramos. Fidel Ramos turun, naik Estrada. Estrada turun, naik pula hak perempuan pendek lah. Turun perempuan yang kecil ni, naik pula Aquino Junior pula. Tetap bangsa mereka. Republikan dengan Demokrat bergaduh di Amerika. Lantaklah. Tapi yang naik orang Kristian. Tak kisah. Turun Reagan, naik George Bush. George Bush turun, naik Bill Clinton. Clinton turun, naik George Bush Junior. George Bush Junior kalah, naik Obama. Semuanya Kristian, walaupun hitam kulit dia. Tapi di Malaysia, silap perincian, silap perancangan, bukan Islam yang jadi pemimpin. Sebab Malaysia ini negara yang bersandarkan kepada kerusi. Kerusi orang ni paling banyak, dialah jadi pemimpin. Ini jangan lupa, wahai pejuang-pejuang Melayu dan pejuang-pejuang Islam. Orang Melayu asyik berpecah, orang lain bersatu. Bangsa yang bersatu itulah yang akan menang. Jangan lupa. Dan bila mereka dah dapat, jangan harap kita akan dapat semula. Macam negara yang P. Ramlee buat filem tadi. P. Ramlee tidak berjaya filmnya di Malaysia, dia berjaya di negara itu. Tapi hanya kerana menubuhkan satu union pelakon-pelakon filem, ditutup studio, diarahkan tutup, balik semua pelakon-pelakon, menganggur semua pelakon. Yang senang pada masa itu cuma Ahmad Mahmud saja, sebab dia berjimat daripada awal lagi. Yang lain-lain merempak, tuan-tuan. Termasuk P. Ramlee hidup susah. Susah hidup. Sebab itu saya sebutkan tadi, apa makna perjuangan? Perjuangan ialah meletakkan Islam, meletakkan orang Islam, orang yang sebangsa dengan kamu, seagama dengan kamu, letakkan dia di atas dan dia mentadbir. Bukannya bersusah payah menyokong, membantu. Yang naiknya orang yang tak faham Islam dan orang yang bukan Islam. Itu bukan perjuangan sebenarnya. Itu namanya ditipu, dingelak, diambil kesempatan dan menjadi kuda tunggangan. Itu bukan perjuangan. Baik, kemudian Nabi Sulaiman bin Daud berkata, kami belajar daripada apa yang telah dipelajari oleh manusia dan daripada apa yang belum dipelajari oleh manusia. Maka kami tidak mendapat balasan yang seimbang dengan pemeliharaan Allah Ta'ala, sama ada dalam keadaan ghaib maupun dalam keadaan terang-terangan. Nabi Sulaiman berkata kepada kita, kita ni belajar pada pengalaman. Saya kata kepada pelajar-pelajar di Mesir, bila saya ceramah di Mesir, saya kata, tuan-tuan, saya ni tidak ada ilmu. Tuan-tuan duduk di Mesir ni ilmu banyak. Tuan-tuan mengaji 7-6 tahun di Mesir. Tuan-tuan ada ilmu yang sangat banyak. Saya ni apa sangat, tak layak saya ceramah pada tuan-tuan. Tuan-tuan yang alim-alim, mendapat sanad guru yang hebat-hebat. Tuan-tuan yang hafiz Quran di Syubra, tuan-tuan mendapat sanad tahfiz dan qiraat daripada guru yang mu'tabar. Tuan-tuan yang ambil bahagian usuluddin dan syariah,
Doktor-doktor tuan-tuan di universiti hebat-hebat belaka. Tak selayaknya saya dijemput untuk menyampaikan ceramah pada tuan-tuan. Tak selayaknya saya kata. Saya yang kena duduk untuk dengar ceramah tuan-tuan. Tetapi pak saya tuan-tuan dah jemput, saya terbang juga dari Malaysia untuk menyampaikan ceramah pada tuan-tuan. Tapi saya tak akan mengajar ilmu pada tuan-tuan, ilmu formal pada tuan-tuan, sebab saya bukan orangnya. Cuma saya nak mengajar pada tuan-tuan tentang pengalaman. Kerana walaupun tuan-tuan belajar di sini bertahun-tahun, tetapi tuan-tuan tidak boleh challenge pengalaman saya yang sudah mengajar berbelas-belas tahun, malah mencangkau puluhan tahun. Saya bercakap atas dasar pengalaman pada tuan-tuan, bagaimana untuk berdakwah, bagaimana nak kembali ke Malaysia, nak jadi pendakwah, nak jadi penggerak Islam, nak jadi penyokong Islam, macam mana. Apa yang tuan-tuan kena buat dan bagaimana harus buat bila tuan-tuan kembali ke Malaysia untuk berkhidmat kepada Malaysia, berkhidmat kepada masyarakat dalam dunia Malaysia. Macam mana nak turun padang, macam mana nak bercampur dengan orang. Daripada pengalaman saya berbelas-belasan tahun, berpuluh tahun dah saya duduk ceramah ni tuan-tuan. Saya minta pada tuan-tuan, saya kata tuan-tuan baliklah ke Malaysia. Bidang seni dan hiburan menunggu tuan-tuan untuk tuan-tuan menguasai mereka. Tuan-tuan kena lead dalam bidang hiburan. Tuan-tuan kena jadi pengarah filem. Biar filem yang diarah oleh orang yang balik daripada Azhar adalah filem-filem Islamik yang mendidik, bukan filem-filem hantu macam sekarang. Mendidik manusia lebih takut pada hantu daripada Allah. Kita duk salahkan pembuat filem hantu dan hantu dan hantu dan hantu. Macam mana mereka nak buat? Mereka tidak ada idea, mereka kering idea. Orang yang belajar agama, idea je hidup. Tuan-tuan bukan setakat boleh jadi ustaz, tuan-tuan boleh jadi pengarah filem, pelakon filem yang Islamik filem. Tuan-tuan boleh jadi penyanyi. Tukarkan penyanyi-penyanyi sekarang yang tak tahu nak ke mana. Nasib baik ada Maher Zain. Jadilah insya-Allah, insya-Allah dekat 10 kali insya-Allah. Semalam saya pergi, 2 hari lepas saya pergi satu majlis korban. Ustaz tu pasang Maher Zain dekat majlis korban dia. Saya tanya ustaz tu, "Enta faham?" Dia kata apa? Tak tahu. Itu pasal kita pasang insya-Allah, yang tu jadi faham tuan-tuan. Lantak lah janji faham, insya-Allah sudah. Kena ada penyanyi-penyanyi yang boleh masuk. Sekarang ni penyanyi penuh Islam lah, cuma siapa nak bimbing mereka? Kak Ramlah Ram tu pun pakai tudung lah. Dulu kita duk kata apa ni, duk pakai kunci cintaku dalam hati lah, apa semua lah. Sekarang dah pakai tudung. Macam mana kita nak tarbiyah mereka? Sebab tu tuan-tuan yang balik daripada Mesir bangun, bergerak dalam masyarakat. Tuan-tuan, kita mempunyai tanah wakaf orang Islam berbilion harga dia, yang tak diusahakan. Tuan-tuan balik daripada Malaysia, tubuhkan satu konsortium bekas-bekas pelajar Malaysia di Azhar, bangunkan dengan ladang kelapa sawit, dengan getah, dengan industri, majukan tanah wakaf dan pulangkan balik hasilnya pada orang Islam. Sekolah agama rakyat, jangan kata sekolah agama rakyat itu miskin. Miskin kerana guru dan pengurusannya tidak kreatif. Saya dapat tahu ada sekolah agama rakyat yang diwakafkan tanah 400 ekar. Orang wakaf campur-campur 400 ekar, tapi dibiarkan, tidak ditanam, tidak dimajukan. Dengan alasan siapa nak buat kerja, kami duk sibuk mengajar. 400 ekar. Ada seorang pelajar Mesir, dia balik, dia pergi jumpa pengurusan sekolah, berikan tanah kamu, tanah sekolah, biar saya usahakan. 400 ekar dia usahakan sekarang. Pulangan dia balik pada sekolah, senang sekolah tu, dengan getah, dengan sawit. Jadi jangan kata bahawa orang-orang agama ni hanya perlu jadi ustaz, ustazah, imam, ustaz semata-mata. Dia boleh berada pada semua lapangan.
Itu yang saya cakap. Itu yang saya cakap. Tuan-tuan, baliklah. Malaysia menunggu tuan-tuan. Perak menunggu tuan-tuan untuk tuan-tuan berkhidmat kepada kami di Malaysia dengan ilmu dan kebolehan tuan-tuan. Baliklah nanti, bangunkan Islam. Tapi dalam satu ceramah yang saya sebut semalam di Masjid Ar-Ridwan, 3 siri ceramah parti politik hentam saya. Tuan-tuan, Ustaz Kazim kata di Mesir kepada budak-budak Mesir, tuan-tuan baliklah ke Perak, sokonglah UMNO. Saya kata, tuan-tuan baliklah ke Perak, majukan Islam di Perak. Mereka fitnah saya, tuan-tuan baliklah ke Malaysia, Perak, sokonglah UMNO. Astaghfirullahalazim. Buruknya perangai pejuang-pejuang politik ini, tuan-tuan. Lain saya kata, lain mereka kata. Tuan-tuan boleh dengar ceramah saya dalam YouTube. Tajuk dia ceramah Ustaz Kazim di Mesir. Disiarkan, dirakam oleh pelajar Mesir. Tidak ada edit. Mana ada saya sebut UMNO, mana ada saya sebut PAS. Tak sebut. Sokonglah PAS, sokonglah UMNO, saya tak sebut. Saya suruh mereka bangun. Jangan tidur di Mesir. Jangan ambil 7 tahun belajar di Mesir, 3 tahun sudah cukup. Mengaji betul-betul, belajar betul-betul. Di Perak tidak ada guru lagi yang ramai. Guru hebat dah mati. Pak Teh, guru Perak, Tok Guru dah mati. Tuan-tuan balik, bangunkan. Tapi dalam ceramah parti politik di kampung saya, di halaman saya, yang dengar ceramah tok nakan, mak nakan saya, Ustaz Kazim kempen di Mesir, fitnah. Sebab tu saya kata pada satu ustaz yang datang jumpa saya ni bukan musuh orang-orang politik. Sepatutnya orang politik sokong saya, sebab saya berdakwah beribu-ribu kilometer semata-mata nak ajak orang pada Islam. Tapi politik pibai saya. Lebih malang lagi ketidakcerdikan politik kamu, saya kata, mai kutuk saya di halaman saya, di kampung saya. Kampung saya daripada Batu 14 sampai Ijuk di kampung saya di Batu Kurau adalah adik-beradik saya semua dah. Sepupu, 2 pupu, 3 pupu, pak belakang, pak saudara, semuanya saudara saya. Bila kamu kutuk saya di hadapan mereka, yang rugi bukan saya, perjuangan politik kamu. Ruginya politik macam ini. Kamu pergi kutuk satu ustaz yang duk tolong orang di kampung dia. Semalam mereka hantar mesej kat saya, ustaz. Saya tak baca, handphone tinggal lah kata. Warga-warga tua, makcik-makcik ni bangun dah. Selama ni Ustaz Kazim nak ngajak kami. Hampa ngajak apa? Pakal nak bergaduh dah. Habis dah ustaz, pecah dah ustaz. Saya kata bukan salah saya. Kalau kamu berpecah kerana perbuatan kamu, bukan salah saya. Sebab orang menilai. Kamu pergi kutuk pada orang yang tak patut dikutuk. Kamu suruh boykot pada orang yang tak patut diboykot. Sampai mereka kata, makcik-makcik, pakcik-pakcik, bakar CD Ustaz Kazim. Subhanallah, dahsyat gila. Saya tak tahu siapa yang untung dan siapa rugi dalam permainan ini. Tapi saya bukan ahli politik, saya bukan nak bertanding. Mereka ni tuan-tuan berpolitik, tapi tak kenal siapa musuh sebenarnya. Yang bukan musuh dianggap musuh, yang musuh dianggap kawan. Ni perjuangan yang tak betul. Sampai musuh pun tak kenal ni berjuang apa, hang perang apa, geng sendiri hampir kata musuh. Lingkup. Manusia yang bagus ialah manusia yang mencari kritikan, bukan mencari pujian. Orang yang nak hebat ialah orang yang selalu tanya orang, apa salah saya, apa yang tak kena pada saya, tolonglah nasihat. Bukanlah manusia tu hebat bila dia suka tanya dengan orang macam, pergi tak kami punya, pergi tak kami punya. Itu bukan manusia hebat. Seorang peniaga restoran yang hebat, dia tanya macam mana, apa kekurangan masakan saya, tegurlah. Bukan dia tanya macam mana sedap, dengan belah sana mana sedap. Itulah tanda-tanda kedai dadak lingkup. Dia suka tanya apa yang dia hebat.
Dia tak mau tanya apa yang dia tak sedap. Sepatutnya yang tak sedap itulah diperbaharui, diperbetulkan. Makanan bagus, semua bagus, cuma pinggan tak cantik. Tengok pinggan ni beli kat Siam. Bila beli kat Siam, dia cat dia tu keluar tak cantik. Jadi kalau boleh pakai pinggan kaca, berat sikit pun tak apa, janji orang suka. Okey, bila dah dia bagi nasihat, ingat senang ke kaca? Mahal tau lah. Kalau gitu tak payahlah tanya nasihat, tanya pandangan. Bila orang bagi pandangan, taji ke mi pula. Orang nak cakap supaya benda tu elok. Kadang-kadang orang tidak perhati mi tu sedap atau tak sedap. Orang tak tengok sangat. Kadang-kadang dia tengok bekas pinggan, sumbing. Ayo, sumbing pinggan ni, ayo. Walaupun mi tu sedap, disebabkan sumbing, orang tak makan mi. Lepas dia makan tom yum, dia tengok-tengok dalam mangkuk tu, dah warna kuning mangkuk, warna putih mangkuk dah hilang. Pergi mana warna putih dulu? Cat yang putih tu pergi mana? Sekarang cat dia dah warna kuning, bekas tom yum tu. Rupanya dia beli melamin punya dekat Siam. Bila bubuh air panas, bila bubuh kuah panas, sup yang panas, dia makan cat ni. Sebab tu cat tu jadi pudar, jadi warna kuning. Sekarang warna putih tu dah jadi warna kuning. Putih tu pergi ke mana? Dia pergi dalam tom yum. Tom yum tu pergi ke mana? Ke dalam perut. Orang akan nilai. Maknanya kita dah makan cat, kita dah makan pewarna. Orang tak kisah sangat dengan mi tu. Kadang-kadang orang kisah dengan apa? Dengan cara orang menyampaikan mi tu. Cara orang ambil order, makan. Walaupun mi sedap, makan. Cepatlah, saya banyak lagi kerja ni. Orang tak masuk dah. Cara penyampaian. Nanti mi tu sampai melempak je, berjalan, dia stop. Cara nak hantar mi kasar. Cara mengambil order kasar. Cara nak kira duit kasar. Mi RM3.50, Milo ais RM1.50, RM5, dia bagi RM50. Duit kecil tak ada lah. Pagi-pagi besar ni. Orang tak masuk lah. Minta maaf cik, saya tak ada duit kecil. Boleh tak bagi duit kecil? Pergi maki pula. Pasal apa bagi RM50? Bodoh macam ni. Takkan tak ada RM5. Orang tak masuk lah. Cara penyampaian. Sebab itu dalam politik, makanannya sedap, politik itu sedap, isi kandungannya bagus, perjuangannya bagus, tetapi tukang sampai tak bagus, tetap orang tolak parti politik yang bagus itu. Dia punya manifestonya bagus, perlembagaannya bagus, perjuangannya bagus, tetapi tukang sampai pada masyarakat tak bagus, tetap orang tolak. Ceramahnya haram jadah, ceramahnya celaka, ceramahnya haram jadah, ceramahnya setan besar, setan celaka, setan celaka. Lama-lama orang kata, inikah yang hampa nak bagi pada kami? Orang mengundur pelan-pelan, orang balik rumah, orang tengok TV, Ultraman lagi bagus, tuan-tuan. Akhirnya orang takkan ambil kita. Bukan salah parti, bukan salah parti, bukan salah perlembagaan parti. Yang salahnya tukang sampai. Tetapi kalau parti itu buruk, perlembagaan dia buruk, tukang sampainya bagus, orang sokong dia kerana tukang sampai itu bagus. Sebab itulah pentingnya kaji-kajilah dan teliti-telitilah penceramah yang datang berceramah. Islam ni bagus, tapi kerana akhlak penceramah tak bagus, lama-lama orang benci dengan Islam. Siapa yang rugi? Memang mikrofon sampai 3-4 di hadapan memang seronok, tapi ingat, kita pembawa mesej Islam. Mesej Islam itu tergantung dengan apa yang kamu cakap. Mesej Islam itu terbayang dengan apa yang kamu buat. Orang tak nak kenal Islam, orang kenal kamu dulu. Kalau orang kenal Islam dulu tak apa, masalah dia orang hari ini kenal Islam dengan orang, itu masalahnya. Kalau orang kenal Islam dengan Islam, bagus. Ada seorang doktor masuk Islam. Dia kaji, dia baca, dia kaji, dia baca tentang Islam. Akhirnya dia memeluk Islam. Bila dia masuk Islam, dia bercampur dengan orang Islam. Dalam buku dia kata apa? Saya bersyukur kerana saya mengenali Islam
lebih awal daripada saya mengenali orang-orang Islam. Kalaulah saya kenal orang Islam awal-awal, kemungkinan saya tidak Islam. Nasib baik dia baca buku tentang manisnya Islam, baiknya Islam, akhirnya dia Islam. Lepas dia Islam, dia pergi masjid, campur orang Islam sana, campur orang Islam sini, tengok-tengok orang Islam teruk. Akhirnya dia kata, bersyukur saya kenal Islam dulu sebelum saya kenal orang Islam. Ada seorang penulis berkata, bila saya pergi ke negara barat, saya jumpa Islam, tapi saya tak jumpa orang Islam. Bila saya pergi ke timur, saya jumpa orang Islam, tapi saya tidak jumpa Islamnya. Saya pergi ke barat, saya jumpa Islam, tepat masa, bersih, integriti, amanah, jujur. Saya jumpa Islam di sana, tapi orang Islam saya tak jumpa, kafir belaka. Bila saya pergi ke timur, saya jumpa orang Islam, tapi saya tak jumpa Islamnya. Hanya saja Islam, jujur tidak ada, amanah tidak ada, pembersih tidak ada. Yang ada ialah PhD, penyakit hasad dengki. Tuan-tuan, kalau kita baca betul-betul, tuan-tuan, kita dapat nilai, adakah kita ini pembawa mesej Islam yang baik, ataupun sekadar mengaku saya tetapi tidak dibuat. Yang terakhir, cerita tentang peliharalah Allah dan Allah pelihara kamu ini, perbahasan ini tidaklah ditumpukan kepada sekelompok manusia sahaja, akan tetapi dia juga ditujukan kepada para raja, penguasa, pemimpin. Kalau pemimpin itu jaga Allah, Allah akan jaga negara itu. Jadi apa yang Allah kata haram, haramlah. Janganlah mencari wang daripada benda haram. Tak payahlah nak buat hak hiburan lah, 24 jam hiburan. Tak payah, benda haram. Patut yang ada ni makin tutup. Bila kamu tak jaga Allah, nanti rezeki ni Allah tak jaga. Bumi ni Allah tak jaga. Tolong kaji balik benda yang haram tu. Haram lah. Yang kedua, kepada para pegawai, kepada para doktor, jurutera, peniaga, petani, tentera, laki-laki, perempuan, segenap manusia di muka bumi Allah yang sangat luas. Banyak orang jumpa saya minta doa. Anak nak yang soleh, anak lari pada rumah, anak meraya malam. Banyak orang minta, bagus. Tapi saya pesan satu aja. Kalau akak baik, kalau suami akak baik, dua-dua jaga hukum hakam Allah dalam rumah tangga, Allah akan jaga anak-anak dan cucu-cucu akak. Tu saja. Cuba cek tengok, ada tak makanan haram buat masuk dalam rumah? Ada tak semayang dibuat dalam rumah? Ada tak benda-benda haram masih kita kekalkan? Benda syirik masih kita kekalkan? Kalau itulah yang akak buat, doa lah macam mana pun Allah tak terima doa, sebab perbuatan syirik masih berleluasa dalam rumah akak. Cuba cek tengok, ada ke tidak benda itu? Itulah yang menjadikan anak akak nakal dan cucu-cucu akak jadi jahat. Sebab ada benda haram yang dibuat dan akak dan suami tak jaga syariat Allah dalam rumah tangga. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kuliah kita pada pagi ini, insya-Allah. Kita sambung nanti pukul 9 pagi di Masjid Ar-Ridwan, insya-Allah. Sekadar itu sahaja. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.
In a time of darkness and greed, it is your light that we need.